إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وأولياء الله الصالحين ولعلماء العاملين والمشايخنا ولوالدينا وخصوصا لصاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. Alhamdulillah. Sama-sama kita merapatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya kita dapat bersama-sama lagi dalam majlis pembacaan kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar, ataupun nama panjangnya Hilyatul Abrar wa Syi'arul Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah bil lail wan nahar, karangan dan susunan Al-Imam Al-Alamah Al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulum masyayikhihi wa masyayikhina fid dharain amin. Di hari ini kita pada majlis yang ke 60 majlis ke 60 dan kita sambung pada perbahasan kitab Alhamdulillah Ta'ala berkenaan dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, alhamdu dari segi bahasa adalah pujian. Maksudnya pujian dengan lisan, dengan lidah terhadap sesuatu perkara yang baik, yang cantik, dari sudut kita mengagungkan itu maksud dari segi bahasa, memuji dengan lidah terhadap perkara yang cantik, yang baik, dari sudut mengagungkan ta'zim. Adapun dari sudut istilah ataupun dari sudut uruf, maksud alhamdu yakni bermaksud satu perbuatan yang mengagungkan, memuliakan al-mun'im, iaitu yang memberi nikmat dengan sebab kaunuhu yang memberi nikmat. Betul lah. Iaitu perbuatan, sama ada dari segi perbuatan itu kita mengembalikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memujinya. Baik, kita alhamdulillah taala. Qala Allah Taala, "Qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina istafa." Imam Nawawi mendatangkan dengan permulaan muqaddimah perbahasan kitab ini dengan mendatangkan ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk melafazkan, mengucapkan alhamdulillah. Imam Nawawi hanya mendatangkan sebahagian saja, akan tetapi
banyak lagi dalil-dalil daripada Al-Quran. Yang pertama, qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina istafa. Ucapkanlah alhamdulillah, pujian kepada Allah, wa salamun ala ibadihi allazina istafa, dan salam sejahtera kepada hamba-hambanya yang allazina istafa, yang terpilih. Hamba-hambanya yang terpilih ini pun ulama tafsir berbeza pendapat. Kata Imam Muqatil rahimahullah, beliau mengatakan ibadihi allazina istafa ni adalah para anbiya, para nabi-nabi. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang terpilih. Adapun pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan ibadihi allazina istafa ni adalah mereka di kalangan para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qala Allah Ta'ala qul alhamdulillahi sayuriikum ayatihi. Di mana Allah Ta'ala ucapkanlah, lafazkanlah alhamdulillah, sayuriikum ayatihi. Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada mereka ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya. Ini khitab ni kepada orang kafir. Orang kafir, Allah Ta'ala akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaannya terhadap keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, wa qala ta'ala wa qulil hamdulillahi allazi lam yattakhidh walada. Ucapkanlah alhamdulillah allazi lam yattakhidh walada, yang tidak memiliki ataupun mempunyai anak. Wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur ni dengan sama ada dengan kita melafazkan alhamdulillah ataupun kita melakukan ibadat. Ibadat ni juga adalah tanda kita rasa, menunjukkan tanda perasaan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, aku akan tambahkan lagi segala nikmat kepada kamu. Wa qala ta'ala fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Maka ingatlah aku, nescaya aku akan ingatkan kamu. Ingatkan perintah Allah untuk mengingatkan kepada Allah, iaitu sama ada dengan kita melafazkan tasbih, tahmid, takbir dan seumpamanya. Dan tahmid itu sebahagian daripada tanda ingat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azkurkum, Allah Ta'ala akan ingatkan kamu. Yang ini Allah Ta'ala akan sentiasa membantu kamu, sama ada di waktu senang dan juga di waktu susah. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kamu kufur akan segala nikmat yang telah aku berikan. Wal ayatu al-musarrihah bil amri bil hamdi wasyukri wa bi fadlihi ma katsiratun ma'rufatun. Dan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah untuk melafazkan, mengucapkan alhamdu, iaitu pujian kepada Allah, wasyukri, dan juga melafazkan syukur, bawi fadlihi, dan kelebihan kedua-duanya, kasiratun, banyak, terlalu banyak, ma'rufatun, dan sangat telah diketahui. Banyak lagi ayat Al-Quran berkenaan dengan perintah untuk melafazkan pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Imam Nawawi hanya mendatangkan sebahagian sahaja. Baik, qala wa rawayna fi sunan Abi Daud wa Ibn Majah wa musnad Abi Awanah al-Isfarayini al-mukharraj ala sahih Muslim rahimahumullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala kullu amrin zibalin la yubda'u bilhamdulillah aqta, wa fi riwayatin bihamdillah, wa fi riwayatin bilhamdi wa huwa aqta, wa fi riwayatin kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah wa huwa ajzam, wa fi riwayatin kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim aqta. Baik, riwayat yang datang daripada Sunan Abi Daud, juga Sunan Ibn Majah,
Musnad dan Musnad Abi Awanah Al-Isfarayini, ditakhrijkan daripada Sahih Muslim rahimahumullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin zibalin, setiap perkara yang penting, setiap urusan yang penting, la yubda'u fihi bilhamdulillah, yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah, abta', maka dia terputus. Terputus di sini bermaksud terputus daripada barakah. Dia tidak akan mendapat keberkatan dalam pekerjaan dia. Dia tidak akan mendapat kemudahan, tidak akan mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan urusannya. Dalam riwayat yang lain bilhamdillah, itu terdapat itu hanya perbezaan daripada lafaz alhamdulillah dengan alhamdulillah. Semuanya perbezaan daripada lafaz. Dalam riwayat yang lain, setiap perkara yang tidak dimulakannya dengan perkara yang penting yang tidak dimulakan dengannya bismillahirrahmanirrahim, abta'. Dalam riwayat yang kita baca tadi, alhamdulillah, yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah. Dalam riwayat yang lain, perkara yang tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan sebab itulah para ulama lebih suka untuk menggabungkan kedua-duanya, iaitu tidak memulakan sesuatu ucapan ataupun nak memulakan menulis kitab, pengajian dan sebagainya. Mereka akan menggabungkan kedua-duanya, iaitu dengan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sekian. Itu adat para ulama dalam beramal dengan hadis. Maka sepatutnya juga untuk kita beramal, nak buat apa-apa perkara dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim dan juga alhamdulillah. Yang pendeknya alhamdulillah, ataupun nak lebih panjang lagi alhamdulillahirabbil alamin sehinggalah ke akhirnya. Baik, qala rawaina hadhihi al-alfaz kullaha fi kitab al-arba'in lil-hafiz Abdul Qadir Ar-Ruhawi. Imam Nawawi telah meriwayatkan kesemua lafaz tersebut daripada kitab al-arba'in bagi Imam Al-Hafiz Abdul Qadir Ar-Ruhawi rahimahullah, wa huwa hadisun hasan. Hadis yang kita baca tadi adalah hadis yang berstatus hasan, iaitu yang bawah sikit daripada sahih. Wa qad ruwiya mausulan kama zakarna, dan ianya telah diriwayatkan secara mausul, yakni secara bersambung terus kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa ada terpotong daripada perawi. Waruya mursalan, dan juga ianya diriwayatkan sebagai mursal. Hadis mursal adalah hadis yang terputus sanadnya, yang tidak disebutkan pada matan sebelum matan hadis tersebut perawi di kalangan para sahabat, yakni para tabi'in, meriwayatkan dengan menyebut terus matan hadis tanpa menyebut perawi di kalangan para sahabat. Itu dinamakan sebagai hadis yang mursal. Seolah-olah sebab para tabi'in ini dia tidak pernah bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup di zaman para sahabat, bertemu dengan para sahabat dan tidak bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa riwayatul mausul jayyidatul isnad, dan sudah pastilah riwayat yang bersambung, yang mausul ataupun dikenali sebagai marfu' adalah hadis yang jayyidatul isnad, hadis yang baik sanadnya, sebab semuanya bersambung, ada siqah di situ. Wa idza ruwiya al-hadis mausulan wa mursalan, dan sekiranya sesuatu hadis tersebut diriwayatkan dengan jalan mausul dan juga dengan jalan mursal, fal hukmu lil ittisal 'inda al-jumhur ulama, maka para ulama lebih memberatkan dengan meriwayatkan hadis yang mausul, yang bersambung sanadnya.
li'annaha ziyadatu siqah, sebab ianya ada penambahan siqah di situ. Wa hiya maqbulatun 'indal jamaahir, dan ianya diterima di kalangan para jumhur ulama. Baik. Nah, itu pembahasan dari sudut ilmu hadis, mustalah hadis. Wa ma'na zibalin ay lahu halun yuhtamu bihi. Maksud daripada matan hadis iaitu zibalin, kullu amrin zibalin, iaitu setiap perkara yang penting, setiap urusan yang nak dibuat yang penting bagi dia, bagi seseorang. Wa ma'na aqta, dan maksud daripada aqta ni adalah terputus, terpotong. Ai naqisun, iaitu kurang. Qalilul barakah, iaitu qalilul barakah, kurang keberkatan, itu tidak mendapat ataupun kurang keberkatan dalam setiap urusan tersebut. Wa ajzam bi ma'nahu, maksud ajzam juga sama makna dengan aqta. Wa huwa bizal al-mu'jamah bil jim. Qala al-ulama fa yustahabbu al-bada'ah bilhamdulillah likulli musannafin wa darisin wa mudarrisin wa khatibin wa khatibin wa baina yaday sa'iril umur al-muhimmah. Kata para ulama, maka disunatkan untuk memulakan dengan alhamdulillah bagi likulli musannifin. Jika seseorang tersebut setiap dia nak memulakan karangan, nak buat kitab, dimulakan dengan alhamdulillah. Wa darisin, orang yang nak belajar, penuntut ilmu, daris. Wa mudarrisin, dan juga disunatkan bagi orang yang nak mengajar, mudarris, guru, cikgu dan sebagainya, dimulakan dengan alhamdulillah. Wa khatib, orang yang berkhutbah, dia sebelum dia meneruskan khutbah dia, dimulakan dengan alhamdulillah. Wa khatib, khatib ni adalah orang yang nak meminang, seorang perempuan untuk berkahwin dengannya. Wa baina yaday sa'iril umur al-muhimmah, dan setiap setiap perkara yang penting, setiap apa urusan yang penting dimulakan dengan bismillah ataupun alhamdulillah. Riwayat dengan alhamdulillah. Apakah takrif barakah? Barakah adalah penambahan. Ini Allah Ta'ala memberi keberkatan lah, barakah, ziyadah. Tak ingat takrif makna barakah sebenar, iaitu penambahan. Penambahan lah maksudnya, penambahan. Qala Syafi'i rahimahullah, uhibbu an yuqaddima al-mar'u bayna yaday khutbatihi wa kulli amrin talabahu hamdallahi ta'ala. Kata Imam Syafi'i, uhibbu an yuqaddima al-mar'u, aku suka untuk seseorang memulakan khutbatihi, iaitu nak memulakan urusan peminangan dia, wa kulli amrin talabahu, dan setiap perkara yang setiap urusan yang dia nak buat, alhamdulillah ta'ala, dengan mengucapkan alhamdulillah ta'ala. Wassana' alaihi subhanahu wa ta'ala. Wassana' juga sama maksud dengan alhamdulillah, yakni puja, memuja dan memuji Allah Ta'ala. Wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan selepas mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu Imam Syafi'i suka untuk kita memulakan sesuatu perkara dengan mengucapkan alhamdulillah dan juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okay, baik. Faslun fi bayan al-amkinah allati yustahabbu fiha hamdulillah ta'ala, berkenaan dengan tempat yang keadaan yang disunatkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Baik, awak ingat al-barakah maksudnya ziyadatul khair, penambahan kebaikan. Ada dari sudut sama ada pahala ataupun penambahan daripada rezeki. Itu barakah, ziyadatul khair, itu penambahan
kebaikan. I'lam anna al-hamda mustahabbun fi ibtida'i kulli amrin zi balin kama sabaq. Ketahuilah bahawa sesungguhnya alhamdu, iaitu pujian, disunatkan untuk dimulakan pada setiap perkara yang penting, seperti mana yang telah kita sebut tadi, kama sabaq. Wa yustahabbu ba'da al-faragh min at-ta'am wasyarab, dan juga disunatkan untuk mengucapkannya selepas mana selesai kita sudah makan dan minum. Itu doa alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu zikir selepas makan. Wal utas, disunatkan untuk mengucapkan alhamdulillah selepas bersin. Alhamdulillah. Bersin ni seperti mana dalam hadis, riwayat hadis, disunatkan untuk mengucapkan tahmid alhamdulillah dengan suara yang tidak terlalu kuat dan juga tidak terlalu perlahan. Maksudnya kita mengucapkan alhamdulillah selepas bersin ni dengan suara yang didengari orang yang berdekatan dengan kita. Itu sunat. Sebab ada sebagian orang dia lepas bersin, dia ucap alhamdulillah, dia secara perlahan, orang lain tak dengar. Dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana ada sahabat yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah, maka Nabi mendoakannya, iaitu yarhamukallah, yarhamukallah. Kemudian ada satu lagi seorang sahabat, dia bersin tapi dia tak ucap alhamdulillah, ataupun dia ucap alhamdulillah secara perlahan. Nabi tak dengar, maka Nabi tak ucapkan doa kepada dia. Kemudian dia tanyalah kepada Nabi, kenapa orang tersebut dia bersin, kamu doakan kepada dia. Kemudian Nabi ceritalah, apabila kamu bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah dengan suara yang didengari berdekatan dengan orang yang berdekatan dengan kamu, supaya orang tersebut mendoakan kepada kamu. Itu di antara adab bersin, mengucapkan alhamdulillah dengan suara yang kuat, tanpa mengganggu orang lain. Wa 'inda khutbatil mar'ah wa huwa talabu zawajiha, dan juga disunatkan untuk mengucapkan alhamdulillah ketika mana nak meminang orang perempuan untuk dijadikan isteri. Wa kadza 'inda aqdi nikah, begitu juga dengan ketika mana akad nikah dimulakan dengan alhamdulillah. Wa ba'da al-khuruj min al-khala', itu keluar semasa keluar daripada tandas, iaitu alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Zikir ataupun doa selepas keluar daripada tandas, alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Wa sayati bayanu hadhihi al-mawadhi' fi abwabiha bidalailiha wa tafri'i masailiha insyaallah taala. InsyaAllah ini Imam Nawawi akan sebut ke semua perkara tersebut di dalam beserta dengan dalil-dalilnya daripada Al-Quran dan juga hadis, daripada pada bab-bab yang akan datang, insyaallah taala. Wa qad sabaqa bayanu ma yuqal ba'da al-khuruj min al-khala' fi babihi, dan telah disebutkan berkenaan dengan zikir keluar daripada tandas yang kita dah baca pada majlis yang sebelum ni. Baik, wa yustahabu fi ibtida'il kutubil musannafah kama sabaq, dan disunatkan untuk memulakan nak buat mengarang sesuatu kitab, seperti mana kita dah baca tadi, kita sebut tadi, iaitu dimulakan dengan alhamdulillah sebelum meneruskan karangannya. Wa kadza fi ibtida'i durusil mudarrisin, begitu juga permulaan bagi sesuatu pengajian, itu seorang guru tersebut, seorang cikgu tersebut, dia memulakan dengan lafaz alhamdulillah. Wa qira'atul talibin, dan juga orang penuntut ilmu nak memulakan bacaannya. Sawa'un qara'a hadisan aw fiqhan aw ghairuhuma, sama ada dia nak baca hadis ataupun ilmu fiqh ataupun
yang seumpama dengannya. Sama ada dari apa ilmu-ilmu yang lain, ilmu akademik yang lain. Sunat dimulakan dengan alhamdulillah. Wa ahsanul ibarat fi zalika alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ibarat ataupun lafaz yang terbaik iaitu dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Ini boleh habis ni insya-Allah. Faslun fi bayan ma huwa ruknun wa syartun fi khutbatil jum'ah wa ghairiha. Berkenaan dengan rukun dan syarat pada khutbah Jumaat dan sebagainya. Alhamdulillah ta'ala ruknun fi khutbatil jum'ah wa ghairiha. Bacaan alhamdulillah adalah rukun, salah satu rukun daripada rukun khutbah Jumaat dan sebagainya, dan juga rukun khutbah Aidil Fitri dan juga Aidil Adha. Itu adalah rukun. La yasihhu syai'un minha illa bihi. Maka tidak sah sesuatu khutbah tersebut, khutbah Jumaat dan khutbah Aidil Raya, hari raya, melainkan dengannya. Maksudnya kalau seorang khatib tersebut dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak sah khutbah Jumaat tersebut. Wa aqallul wajib alhamdulillah. Dan yang paling ringkas adalah dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah dan meneruskan khutbah dia. Wal afdal an yazida min as-sana'. Tapi yang lebih afdal dia iaitu dengan menambahkan segala puji-pujian kepada Allah Taala selepas mana alhamdulillah. Wa tafsiluhu ma'rufun fi kutubil fiqh. Dan perbahasan yang lebih mendalam berkenaan dengan rukun tersebut ma'ruf, telah dikenali, telah ma'ruf di dalam kitab-kitab fiqh. Wa yashtaratu kaunuha bil arabiyyah. Dan disyaratkan melafazkannya dengan lafaz bahasa Arab, dengan bahasa Arab. Alhamdulillah. Faslun fi istihbab bad'i du'a wa khatmihi bilhamdulillah. Iaitu yustahabbu an yakhtima du'aahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Disunatkan untuk apabila seseorang membaca doa untuk mengakhiri doanya dengan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kadzalika yabtadi'uhu bilhamdulillah. Begitu juga dengan pada permulaan bacaan doa dia disunatkan dengan mengucapkan alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala memuji orang yang wa akhiru da'wahum, iaitu di akhir doa mereka mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Itu juga di antara syarat ataupun tanda ataupun syarat qabul. Syarat qabul Allah Ta'ala mendengar doa seseorang hamba, itu dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Wa amma ibtida'ud du'a bihamdillah wa tamjidihi. Adapun permulaan doa dengan mengucapkan alhamdulillah wa tamjidihi dan mengagungkan Allah, fa sayati daliluhu min al-hadis as-sahih. Insyaallah Imam Nawawi akan mendatangkannya dengan hadis yang sahih berkenaan dengan mengucapkan alhamdulillah sebelum membaca doa, ketika permulaan doa. Qariban fi kitabis salah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala. Pada Imam Nawawi akan sebutkan dalilnya dari hadis yang sahih tersebut di dalam kitab as-salah, iaitu kitab yang selepas ni, iaitu perbahasan selepas mana hadis bab ini insyaallah. Pada kitab as-salah ala Rasulillah, iaitu kitab bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Baik.
InsyaAllah kita akan habiskan kitab ni. Kita akan baca secara laju insyaAllah. Sebab masa pun tak mengizinkan. Faslun fi istihbab hamdulillah ta'ala 'inda husul ni'mah atau indifa' makruh. Berkenaan dengan disunatkan untuk mengucapkan alhamdulillah ketika mana mendapat nikmat dan ataupun kita tertolak ataupun terhindar daripada perkara yang makruh, perkara yang yang tidak disukai, perkara yang tidak disukai. Yustahabbu hamdulillah ta'ala 'inda husuli ni'matin aw indifa' makruh. Disunatkan untuk mengucapkan alhamdulillah ketika mana mendapat nikmat ataupun terhindar daripada perkara yang tak disukai. Sawa'un hasala dhalika li nafsihi aw li sahibihi aw lil muslimin. Sama ada nikmat tersebut dia dapat sendiri ataupun orang sahabat dia ataupun kawan dia yang dapat nikmat ataupun orang Islam yang lain, muslimin yang lain mendapat nikmat, disunatkan juga untuk kita mengucapkan alhamdulillah. Dan juga apabila kita dengar sahabat kita ataupun orang Islam yang lain terhindar daripada bala bencana dan sebagainya, disunatkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Qala ruwaina fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bihi biqadahain min khamrin wa labanin fa nadhara ilayhima fa akhadha al-laban wa qala lahu Jibril sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah law akhadhta al-khamra ghawat ummatuka. Riwayat daripada sahih Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya lailata usriya bihi, didatangkan padanya, iaitu di malam Isra, biqadahain, pada malam Isra Mi'raj didatangkan dengan dua qadahain. Qadahain ini adalah dua gelas yang mana min khamrin wa labanin. Dalam dua gelas tersebut ada arak dan juga susu. Wa nazara ilaihima, dan Nabi memandang kepada kedua-dua gelas tersebut. Fa akhadha al-laban, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil gelas yang berisi susu. Fa qala lahu Jibril sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril mengucapkan alhamdulillah, sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih perkara yang baik. Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah, pujian bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada engkau lil fitrah, akan fitrah. Law akhadta al-khamra, sekiranya kamu ambil gelas yang berisi arak, ghawat ummatuka, maka akan sesatlah umat kamu. Faslun fi bayan ma yaquluhu al-'abdu idza qubida lahu waladun. Yang ma yaquluhu al-'abdu, apa yang diucapkan seseorang apabila diambil nyawa anak dia. Qala rawaina fi kitab at-Tirmidzi wa ghairihi an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata waladul 'abdi qala Allah ta'ala li malaikatihi qabadtum walada 'abdi fayaqulun na'am fayaqul qabadtum samarata fuadihi fayaqulun na'am fayaqul famadha qala 'abdi fayaquluna hamidaka wastarja' فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. قال الترمذي حديث حسن. Riwayat daripada kitab At-Tirmidzi dan selainnya daripada Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila mati anak seseorang, qala Allah Ta'ala li malaikatihi, maka Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat dia, qabadtum walada 'abdi, yakni Allah Ta'ala bertanya kepada para malaikat, sedangkan Allah Ta'ala sudah mengetahui. Kan tetapi hikmah pertanyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut sebagai tambihan, sebagai peringatan untuk kepada kita, kepada nak mengingatkan akan pahala bersabar. Qabadtum walada 'abdi, kamu telah mencabut, ini malaikat Israel. Qabadtum walada 'abdi, kamu telah mencabut nyawa
anak hambaku. Maka para malaikat menjawab, na'am, iya. Kemudian Allah Ta'ala berkata lagi, qabattum samaratu adihi, kamu telah mencabut buah hati dia, kesayangan dia. Fayaqulu na'am, maka para malaikat menjawab, iya. Fayaqul famadza qala 'abdi, maka Allah Ta'ala bertanya, apa yang diucapkan hambaku? Sedangkan Allah telah mengetahui. Fayaqulun hamidaka wastarja, maka para malaikat menjawab, hamba tersebut hamidaka, memuji engkau, wastarja, dan melafazkan lafaz istirja, iaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayaqullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, binakanlah bagi hambaku baitan fil jannah, satu rumah di dalam surga, wasammuhu baital hamdi, dan namakanlah rumah tersebut dengan baital hamdi, rumah pujian, baital hamdi. Itu di antara fadilat ataupun ganjaran bagi orang yang bersabar dan mengucapkan alhamdulillah wa inna ilaihi raji'un. Qala At-Tirmidzi haditsun hasan, dan ini adalah hadis yang hasan. Wal ahadits fi fadlil hamdi katsiratun masyhuratun, hadis-hadis yang berkaitan dengan kelebihan mengucapkan alhamdu, mengucapkan pujian kepada Allah Ta'ala, katsiratun masyhuratun, amat banyak dan juga masyhur dan telah dikenali. Wa qad sabaqa fi awalil kitab jumlatun min al-ahadits as-sahihah fi fadli subhanallah walhamdulillah wa nahwi dzalik. Dan Imam Nawawi kata, aku dah sebut pada permulaan kitab ni berkenaan dengan hadis-hadis yang sahih tentang kelebihan mengucapkan subhanallah dan juga alhamdulillah dan seumpamanya. Kita boleh baca balik, boleh murajaah balik. Faslun fi bayan tariqati bir, baik. Berkenaan dengan nak menebus sumpah bagi orang yang dia bersumpah untuk mengucapkan alhamdulillah dengan sebanyak-banyaknya, dengan yang mengucapkan alhamdulillah yang secara lengkap. Apa cara dia? Apa cara untuk menebusnya? Qala al-mutaakhirun min ashabina al-khurasaniyin, law halafa insanun la yahmadanna Allah ta'ala bima jami'il hamdi, wa minhum man qala bi ajalli at-tahamid, fa tariquhu fi birri yaminihi an yaqula alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kata sebahagian para ulama mutakhirin, ulama yang terkemudian di kalangan para ashab asy-Syafi'i al-Khurasaniyin, lau halafa insanun, sekiranya seseorang sekiranya seseorang halafa, iaitu bersumpah, la yahmadan Allah Ta'ala bima jami'il hamdi, sekiranya dia mengucapkan, dia bersumpah untuk mengucapkan memuji Allah dengan pujian yang majami'il hamdi, iaitu pujian yang lengkap, yang sempurna, yang paling sempurna. Wa minhum man qala bi ajalli tahamid, sama maksud dia, yakni pujian yang selengkap-lengkapnya. Fa tariquhu fi bir yaminihi, dan cara untuk menebus sumpah dia dengan mengucapkan alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu cara dia. Wa ma'na yuwafi ni'amahu ay yulaqiha wa tahsulu ma'ahu, wa yukafi'u bihamzatin fi akhirih ay yusawi mazida ni'amihi, wa ma'nahu yaqumu bi syukri ma zadahu min an-ni'am wal ihsan. Maksudnya alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu, segala pujian bagi Allah, yuwafi ni'amahu, yang yang memenuhi akan segala nikmat dia, yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah, dan yang menyamai akan penambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Qalu walau halafa la yusniyanna 'ala Allah ta'ala ahsana as-sana'. Sebab wa ma'nahu yaqumu bi syukri ma zadahu min an-ni'am wal ihsan, sebab dengan melafazkan
Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Lafaz tersebut sudah melaksanakan atau menunaikan akan kesyukuran dia. Ma zadahu minan ni'amul ihsan. Itu lafaz yang paling sempurna. Kita mengucapkan pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu walau halafa la yusniyanna 'ala Allah ta'ala ahsana as-sana' fa tariqul birri an yaqul la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Dan sekiranya seseorang tersebut dia bersumpah untuk memuja Allah, memuji Allah dengan ahsan as-sana', dengan pujaan yang paling terbaik. Fa tariqul birri an yaqul, dan cara untuk menebusnya dengan mengucapkan la uhsi sana'an 'alaik, aku tidak terhitung akan banyaknya pujian ataupun pujaan kepada engkau. Anta kama asnaita 'ala nafsik, engkau seperti mana engkau memuji engkau diri sendiri. Itu cara dia. La uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa zada ba'dhum fi akhirih falakal hamdu hatta tarda. Dan sebahagian para ulama menambah, iaitu selepas mana mengucapkan la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik, dengan penambahan falakal hamdu hatta tarda, maka bagi engkau lah segala pujian, hatta tarda, sehinggalah engkau redha akannya. وصور أبو سعد المتولي المسألة في من حلف لا يثنين على الله تعالى بأجل الثناء وعظمه وزاد في أول الذكر سبحانك. Dan bagi Imam Abu Sa'd al-Mutawalli berkenaan dengan jika seseorang tersebut dia bersumpah untuk memuja Allah dengan sebaik-baik pujaan, maka ditambahkan pada permulaan la uhsi sana'an tersebut ditambah subhanak, subhanaka la uhsi sana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu bagi Imam Abu Sa'd al-Mutawalli. Wa an Abi Nasr al-Tammar an Muhammad ibn Nadr rahimahullah qala Adam sallallahu alaihi wasallam ya Rabb shaghalatni bikasbi yadi fa'allimni shay'an fihi majami'ul hamdi wa tasbih. Fa Allah tabaraka wa ta'ala ilayhi ya Adam إذا أصبحت فقل ثلاثا وإذا أمسيت فقل ثلاثا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده فذلك مجامع الحمد والتسبيح. Daripada Abi Nasr At-Tammar, daripada Muhammad ibn Nadr rahimahullah, beliau berkata qala Adam sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Adam, Nabi Adam, ya Rabbi syaghalatni bikasbi yadi, wahai Tuhanku, engkau telah menyibukkan aku dengan kerja-kerjaku, bikasbi yadi. Fa'allimni syai'an fihi majami'ul hamdi wa tasbih, maka ajarkanlah kepadaku satu lafaz, satu ucapan yang mana ucapan tersebut terkandung padanya pujian dan tasbih yang sempurna, yang lengkap. Fa'ahallahu tabaraka wa ta'ala ilahi, maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, ya Adam, wahai Adam, idza asbahta faqul salasan wa idza amsayta faqul salasan. Apabila waktu pagi maka ucapkanlah 3 kali, dan apabila waktu petang maka ucapkanlah juga sebanyak 3 kali, iaitu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah fadzalika majami'ul hamdi wa tasbih. Itu adalah lafaz yang paling sempurna dalam kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Dengan melafazkan lafaz tersebut, itu sudah memenuhi ataupun menunaikan kewajiban kita untuk mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Dibaca sebanyak 3 kali di waktu pagi dan juga di waktu petang. Wallahu a'lam. InsyaAllah setakat ini, sekadar ini saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pada esok hari Jumaat. Itu berkenaan dengan Kitabus Salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Baik.
Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan dan kekurangan dari saya. Kalau tak ada apa, insyaAllah setakat ini dulu. Kita bertemu esok hari insyaAllah. Dan kita akhiri dengan sama-sama berselawat dengan selawat Imam Asy-Syafi'i, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.